Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa lagi kita dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 5. Okey, untuk minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan perubahan keadaan jirim. Tapi berdasarkan dari apa yang cikgu lihat, masih ramai lagi yang tidak menguasai perubahan keadaan jirim bagi air. Jadi untuk minggu ni cikgu cuba ulang balik satu persatu supaya awak mudah faham. Dan cikgu akan sertakan sedikit video untuk awak lihat perubahan keadaan jirim bagi air. Baik, objektif pembelajaran 8.2 perubahan keadaan jirim air. 8.2.1 di mana memerihal perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti. Ini kita akan tengok dalam video nantilah. Okey, menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Cikgu akan tunjukkan proses-proses yang melibatkan yang terlibat apabila air menerima haba dan kehilangan haba. Kita akan tengok apa proses yang berlaku yang terlibat. Baik, di akhir PDP murid dapat menyatakan 3 keadaan jirim bagi air, menyatakan 3 perbezaan perubahan keadaan jirim air apabila menerima dan kehilangan haba, dan memberitahu kepentingan kitaran air semula jadi pada manusia. Ini cikgu akan bagi tahu nantilah. Baik, okey, kita fokus kepada ni dulu. Tahukah anda air wujud dalam 3 keadaan? Masih ingat lagi iaitu dalam keadaan ais, iaitu dalam keadaan pepejal lah. Uap air dalam keadaan gas dan air dalam keadaan cecair. Perlu diingat. Baik, kita akan tengok perubahan keadaan jirim air di mana pepejal apabila menerima haba, pepejal akan berubah kepada cecair, dan bila cecair juga menerima haba, dia akan berubah kepada gas. Dan apabila gas kehilangan haba, dia akan menjadi cecair, dan cecair apabila kehilangan haba, dia akan menjadi pepejal. Baik, kita lihat lagi apakah perubahan keadaan jirim. Kalau awak tengok gambar ni gambar matahari, ni gambar seorang budak sedang pegang aiskrim. Apa yang berlaku pada aiskrim budak ni? Tengah panas dia pegang aiskrim, jalan-jalan. Apa yang berlaku? Yes, betul. Aiskrim akan cair. Baik, kita tengok kenapa cair? Okey, ini kerana aiskrim berbentuk pepejal, betul kan? Dia berlaku proses peleburan kat situ. Berlaku proses peleburan menyebabkan pepejal aiskrim yang keras tadi menjadi cair, berubah kepada bentuk cecair. Faham Sebab cuaca panas, jadi dia menerima haba. Apabila dia menerima haba, dia akan berubah kepada cecair. Di situ pepejal bertukar kepada cecair, berlakunya proses peleburan. Sama juga macam kita ni nampak ni, kita cairkan emas dalam bentuk ketul tu, dia jadi dalam bentuk cecair. Coklat, buat kek, coklat tu dalam bentuk ketulan, kita panaskan supaya dia jadi coklat cair, kita boleh tuang atas kek tu. Contoh Baik, seterusnya awak tengok ni pula, apakah perubahan keadaan jirim yang dilihat? Ini ada bekas yang berisi air. Apabila terdedah pada cahaya matahari, bekas air di dalam bekas ni akan menerima haba. Apabila menerima haba, dia akan disejat oleh matahari naik ke atas. Macam mana boleh disejat? Ya, air ni dia berubah kepada wap air. Wap air lebih ringan dan dia naik ke atas. Itu adalah proses di mana air menerima haba dan menjadi wap air. Kita panggil dia sebagai proses penyejatan. Faham?
Proses penyejatan ni berlaku oleh tindakan persekitaran, bukannya tindakan manusia, tindakan persekitaran. Contoh macam terdedah kepada matahari musim kemarau yang panjang, berlakunya penyejatan. Air menjadi wap air, dipanggil proses penyejatan. Dia ada dua. Ni pun sama. Air kepada wap air, bila kita sidai baju sebagai contohnya, dia terdedah pada cahaya matahari, berlaku proses penyejatan menyebabkan baju kita akan kering. Sebab air yang ada dalam baju ni dah disejat oleh matahari menjadi wap air. Baik, itu pun dia ada dua proses. Awak kena ingat, pepejal kepada cecair kepada gas ada dua proses, penyejatan dan yang kedua pendidihan. Pendidihan ni akibat daripada tindakan manusia, di mana cecair bertukar kepada gas apabila menerima haba oleh tindakan manusia. Sebagai contoh, kita masak air. Kita masak air. Nampak ni, kita masak air, yang naik atas ni adalah air yang telah menjadi uap air. Dalam mesin basuh pun sama. Ni dryer, mesin pengering ni, daripada baju yang basah jadi baju kering. Sebab tu kita keluarkan, dia panas dia, betul tak? Dia memudahkan kita. Kalau situasi luar, persekitaran, kita boleh tengok proses perubahan keadaan jirim ni banyak membantu dalam kehidupan manusia. Ingat, penyejatan tindakan persekitaran, pendidikan oleh tindakan manusia ataupun teknologi. Baik, ini adalah hasil yang kita bincang tadi, di mana air dari pepejal kepada cecair dia adalah proses peleburan. Dari cecair kepada gas dia adalah proses penyejatan atau pendidihan. Hal ini berlaku akibat air tadi menerima haba. Sekarang kita tengok apa yang berlaku bila air kehilangan haba. Apa yang berlaku? Bila kehilangan haba, daripada gas menjadi cecair, cecair dia jadi pepejal. Okey, kita tengok proses apa yang terlibat. Okey, daripada gas kepada cecair, daripada gas kepada cecair, kita panggil dia sebagai proses kondensasi. Kondensasi, okey, ni sebagai contoh, awak nampak air sejuk dalam cawan ni. Okey, air yang ada dalam cawan ni, dia menghasilkan wap air, yang mana apabila wap air itu melekat pada bahagian luar cawan, lama kelamaan dia jadi sejuk, dia akan menjadi titisan air. Air sejuk biasa kita lihat. Itu disebabkan oleh proses kondensasi. Okey, ni wap air dalam kereta. Apabila kehilangan haba, lama kelamaan wap air ni hilang menjadi titisan air ataupun pada cermin rumah. Dan hujan. Dari bentuk awan menjadi air hujan. Itu juga dikira sebagai kondensasi. Awan ni adalah wap air yang terkumpul. Apabila dia dah terlampau berat, dia dah terlampau sejuk, dia akan berubah menjadi titisan air. Itu kita panggil kondensasi. Okey, daripada cecair kepada pepejal. Cecair kepada pepejal. Apabila kehilangan haba, berlaku proses pembekuan, di mana air menjadi ais. Ini paling mudah, aiskrim. Buat aiskrim, masukkan dalam peti ais. Ataupun awak buat ice cube, ketulan ais. Air tu awak isi air dalam bekas, kemudian awak letak dalam peti sejuk. Di mana peti sejuk, suhu dia rendah kan, menyebabkan air tadi kehilangan haba. Dia akan jadi pepejal. Kita panggil dia sebagai pembekuan. Baik, kita dapat lihat bahawa apabila cecair air kehilangan haba, gas kepada cecair, dia akan ada proses kondensasi kat situ. Cecair kepada pepejal, berlaku proses pembekuan. Baik, cuba awak lihat ni. Okey, ini adalah perubahan keadaan jirim yang kita tengoklah, yang setelah dibincangkan tadi. Pepejal kepada cecair, proses peleburan. Cecair kepada gas, proses penyejatan atau pendidihan. Tengok anak panah. Gas kepada cecair, proses kondensasi. Cecair kepada pepejal, proses pembekuan. Baik, cuba awak tonton video ni. Ini adalah video di mana
perubahan keadaan jirim ni banyak membantu dalam kehidupan sehari-harian kita. Tonton dengar dan fahamkan. Apakah antara contoh aplikasi perubahan keadaan air dalam kehidupan seharian? Cuba tengok situasi satu ni. Okey, cecair kepada gas I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard dia masak air, dia didihkan air tu. Cecair kepada gas ini adalah proses pendidikan. Nampak tu asap yang keluar tu, kalau awak nampak ni ada asap yang keluar ni, itu adalah cecair kepada uap air. Uap air Ikutlah video ni. Awak buat air panas, okay, tengok situasi dua. Gas kepada cecair dan air tepi-tepi cawan tu ada ikutan air. Situasi tiga, proses peleburan kepada cecair. Akan upgrade. Isi ni kan dalam bentuk air kan, dalam bentuk pepejal. Dia terdedah pada sekitaran menerima haba kan cair. Nampak ni dah start menjadi cair sebab haba, kehilangan haba proses peleburan. Okey, situasi 4, penyejakan cecair kepada gas. Bila berlakunya proses penyejakan, time kita sidai air dari pakaian, dia kehilangan haba, dia menerima haba daripada cecair menjadi uap air. Air akan tersegar menjadi gas. Pakaian menjadi kering. Situasi 5, proses pembekuan daripada cecair kepada pepejal. Nampak? Asalnya aiskrim ni dia cair tau. Tapi bila dia kehilangan haba ataupun kita simpan dia dalam peti, dia jadi dalam bentuk pepejal. Faham Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Okey, tugasan awak buat dalam buku sains panjang tulis hari dan tarikh. Okey, tugasan ada dalam buku teks muka surat 197. Salin soalan dan buat jawapan yang betul di dalam buku sains panjang. Awak baca. Awak jawab soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja muka surat 197. Soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Kalau ada gambar ni awak lukislah gambar air dan cawan ni. Berikan 2 contoh bagi jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas di persekitaran kamu. Apa dia 2 contoh? Aiskrim, ketulan ais untuk pepejal, cecair, air. Kemudian apa lagi? Air sirap, air teh, gas, apa dia? Uap air. Lagi apa? Kemudian perhatikan senarai di bawah, kelaskan bahan dan objek yang disenaraikan berdasarkan keadaan jirim. Oksigen apa dia?
wap air. Karbon dioksida, wap air. Klip kertas, pepejal. Peluh, cecair. Kicap, cecair. Biskut, pepejal. Minyak sawit, cecair. Sudu, pepejal. Wap air. Gas. Gas. Oksigen gas. Karbon dioksida gas. Dadu, pepejal. Ambil ni je. Guna ni. Pepejal, cecair dan gas. Awak tulis bawah dia saja. Kemudian nombor 3. Senaraikan. Mudah saja. Dah siap, hantar gambar supaya cikgu boleh semak dan rekodkan dalam PBD. Baik, itu saja untuk hari ini. Ni ada dalam buku teks, buat dalam buku sains panjang. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.